Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan berhukumlah sesama mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sama sekali kamu mengikut hawa nafsu mereka, dan berhati-hati dengan mereka dengan perancangan sesetengah daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, wahai Muhammad. Suratul Maidah ayat 49. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini, dan sementara kita menunggu solat Jumaat, marilah sama-sama kita berkongsi ilmu dan maklumat supaya kita menjadi umat Islam yang celik, umat Islam yang faham. Pada masa yang sama yang kita harapkan ilmu yang kita dapat mendidik diri kita semua supaya menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara asasnya yang perlu kita faham, bahawasanya kita hidup di zaman penjajahan. Tidak tertakluk semata-mata pada penjajahan senjata, tetapi yang lebih halus daripada itu adalah penjajahan pemikiran. Ancaman pemikiran dan ancaman senjata. Ancaman pemikiran jauh lebih bahaya daripada ancaman senjata. Kerana ancaman senjata, kita boleh melihat secara terus terang di manakah musuh. Tetapi ancaman pemikiran musuh kita tidak mampu untuk melihatnya. Begitu juga ancaman senjata, kita boleh berkubu dalam rumah, dalam kubu kita, asalkan selamat. Adapun ancaman pemikiran, musuh masuk di dalam kubu, di dalam rumah kita, melalui media, melalui idea, melalui sebaran-sebaran, melalui buku-buku yang kita tidak sedar, bahkan kita sendiri yang bawa masuk idea-idea musuh ke dalam kubu kita. Jika ancaman bersenjata, sekiranya kita berjuang bersungguh-sungguh sehingga kita terkorban, kita mendapat ganjaran yang besar, iaitu syahid. Adapun kalau ancaman pemikiran, sekiranya kita kalah dan kita terkorban, boleh jadi sesat, boleh jadi murtad dalam keadaan tidak sedar. Maka sebab itulah antara pendekatan yang digunakan oleh musuh Islam, yang pada era pada hari ini dikepalai oleh US, Amerika, menggunakan metodologi pemikiran untuk menyesatkan umat Islam dan menjajah pemikiran, seterusnya merampas kepentingan-kepentingan dan manfaat yang ada pada umat Islam
ekonomi, budaya, negara dan sebagainya. Antara pemikiran yang telah menjajah umat Islam sejak sekian lama, setelah daripada kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah pada tahun 1924, yang kita maklumi ideologi sekular itu dijadikan sebagai anutan baru. Ajaran yang dikemukakan oleh Mustafa Kamal Atatürk merupakan ajaran yang cuba memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dan kita kira ancaman sekularisme telah jelas di kalangan ramai umat Islam, kerana usaha keras yang telah diusahakan oleh para ulama, para duat, para pejuang-pejuang Islam, bermula daripada tahun 1924, tulisan awal yang membela kepada ajaran sekularisme tahun 1925, berlaku pertempuran yang hebat, menyebabkan pada hari ini boleh dikatakan apabila sebut berkenaan sekular, umat Islam semua tahu walaupun tidak secara terperinci bahawasanya ajaran itu adalah ajaran yang bahaya. Selepas daripada beberapa puluh tahun, Barat mendapati ajaran sekular sampai satu masa akan ditolak beramai-ramai, dan proksi-proksi mereka yang berkuasa menggunakan ideologi sekular akan ditumbangkan. Dan bacaan ini telah dibaca oleh Barat sejak daripada tahun 80-an. Apabila mereka menyaksikan kebangkitan umat Islam di seluruh negara-negara umat Islam yang berpengaruh, merebakkan pengaruh di negara-negara umat Islam yang lain. Kebangkitan Islam di rantau Asia Barat, kebangkitan Islam di rantau Asia Tengah, memberi ruh harapan bahawasanya di sana Islam akan menang sejak daripada tahun 80-an. Dan kalau kita lihat iklim kebangkitan Islam di era tahun 80-an memang sangat subur. Masing-masing pemudanya suka membicarakan berkenaan kelebihan mati syahid. Masing-masing melaungkan jalan mulia kami adalah syahid. Dan ini merupakan petanda yang memberi ancaman kepada Barat survival proksi-proksi mereka di seluruh negara-negara umat Islam. Maka mereka merencana perancangan untuk menangani kebangkitan Islam. Maka seawal tahun 90-an, mereka menulis beberapa idea. Antara ideanya adalah untuk menggantikan pemikiran sekular yang telah jelas sesat kepada sekular generasi yang baru. Sekular generasi yang baru. Tulisan-tulisan mereka bermula sejak daripada tahun 90-an. Antaranya tulisan Clash of Civilization, pertembungan antara peradaban, tulisan The End of History, berakhirnya sejarah manusia, dan antara yang cukup mempengaruhi doktrin mereka adalah tulisan yang ditulis oleh Oliver Roy yang bertajuk The Failure of Political Islam, gagalnya politik Islam. Pada hakikatnya mereka mendepani kegagalan mereka sendiri apabila fraksi-fraksi sekular dan ideologi sekular disaksikan akan tumbang sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Bahkan di negara kita sendiri pun pada realitinya umat Islam kebanyakan sudah jelas bahawasanya sekular itu adalah ajaran yang menyeleweng, dan proksi yang berkuasa berdiri di atas dasar sekular semakin lama semakin tidak mendapat sambutan, semakin dibenci oleh orang ramai. Dan fenomena ini bukan berlaku pada hari ini dibaca oleh kita, tetapi Barat telah membaca fenomena yang berlaku pada hari ini sejak daripada tahun 90-an. Maka mereka mengkaji bagaimana untuk menggantikan sekular yang ada untuk terus menyesatkan umat Islam. Kerana mereka sedar apabila sekular yang ada ini tumbang,
maka yang akan mendapat manfaat adalah gerakan-gerakan Islam, kumpulan-kumpulan Islam, umat Islam itu sendiri, kerana dapat melepaskan diri daripada cengkaman sekular. Maka antara yang menarik untuk kita baca, tulisan yang ditulis oleh Oliver Roy. Oliver Roy merupakan ejen CIA yang telah ditugaskan oleh CIA untuk mendekati kumpulan-kumpulan mujahidin yang akhir sekali menjadi pengkhianat kepada mujahidin di Afghanistan. Oliver Roy itulah yang rapat dengan Ahmad Shah Mas'ud, yang akhir sekali membuat kumpulan serpihan kepada mujahidin Afghanistan setelah daripada kemenangan mereka menghalau Soviet Union. Maka pengalaman beliau dalam bergaul dengan umat Islam, maka beliau menulis buku Gagalnya Politik Islam. Antara yang dicadangkan adalah untuk mencipta kelompok umat Islam yang bajunya Islam, yang bahasanya Islam, tetapi tetap menjalankan agenda sekular, iaitu tidak mahu melaksanakan Islam dengan alasan-alasan tertentu. Dengan alasan-alasan yang kalau kita tidak mengaji Islam, kita nampak seolah-olah alasan itu adalah alasan Islam, tetapi ia merupakan modul yang telah disediakan oleh golongan orientalis yang tidak disedari oleh umat Islam. Sebab itulah, sejak daripada tulisan itu ditulis sekitar, tak silap saya, tahun 96, maka kita dapati ramai yang menyatakan bahawasanya umat Islam perlu berubah. Umat Islam jangan terlalu bercakap berkenaan Islam. Umat Islam jangan beragendakan pelaksanaan Islam. Yang penting keadilan Islam. Yang penting adalah maslahat Islam. Itu merupakan laras-laras bahasa yang telah disusun oleh pengkaji-pengkaji mereka. Malangnya di kalangan ramai umat Islam tidak sedar berkenaan perubahan ini. Antara istilah yang boleh dikaitkan dengan doktrin ini, antaranya istilah yang dipanggil sebagai post-Islamism, iaitu ajaran yang menganggap bahawasanya Islam telah pun gagal. Maka kita perlu mencari jalan yang lain untuk menang, untuk menguasai dunia, untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan realitinya, mereka yang gagal, kerana mereka telah diberikan peluang puluhan tahun untuk menyelesaikan masalah manusia, tetapi masalah manusia tidak selesai. Sedangkan Islam tidak pernah diberikan peluang untuk menguasai dan menyelesaikan masalah manusia. Tiba-tiba mereka mendakwa bahawasanya Islam telah pun gagal. Maka antara yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Dirasah fi Fiqh Maqasid Syariah, kajian pada memahami Maqasid Syariah, beliau menyatakan di sana ada tokoh orientalis yang bernama Muhammad Arkun. Muhammad Arkun yang berasal daripada Algeria, yang berkhidmat di pusat-pusat pemikiran orientalis di Perancis, mengemukakan idea bahawasanya kita tak boleh nak tolak Islam dengan kita tolak Islam ekstrim sebagaimana generasi sekular yang pertama. Untuk sebagai imbasan, sekular yang dulu bila kita berdepan dengan mereka, mereka kata Islam, kami tak terima Islam, kami tak terima Islam. Tetapi yang dikemukakan oleh Muhammad Arkun, kalau kita nak kata kita kena tolak Islam, orang Islam dah tahu itu sekular dan jahat. Orang Islam tahu. Jadi bagaimana mereka gagaskan, iaitu mereka hanya memperjuangkan nilai, bukan pelaksanaan Islam. Memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan pelaksanaan Islam. Bermaksud kalau kita lihat realiti pada hari ini, ramai di kalangan anak-anak murid Muhammad Arkun menggagaskan idea supaya kita memperjuangkan keadilan Islam, bukan pelaksanaan Islam. Yang penting kita memperjuangkan keamanan Islam, bukan pelaksanaan Islam. Secara kasarnya kita lihat, seolah-olah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa masalahnya?
Bukankah keadilan itu merupakan daripada Islam? Bukankah keamanan itu daripada merupakan intipati Islam? Menyebabkan pada hari ini ramai di kalangan orang Islam yang terpengaruh dan menyatakan betul juga undang-undang Islam, pelaksanaan Islam, syariat Islam, sistem Islam tak penting. Yang penting keadilan Islam. Akhir sekali menyambung survivor pemikiran sekular yang tetap menolak pelaksanaan Islam. Ini intipatinya. Jadi perubahan yang berlaku pada hari ini bukan berlaku secara kebetulan kerana tuntutan semasa, kerana tuntutan masyarakat, tetapi sebenarnya telah pun dirancang oleh Barat sejak daripada tahun 80-an, sejak daripada tahun 90-an. Sebab itulah di dalam setiap hari Jumaat kita disarankan untuk membaca Suratul Kahfi. Antara intipati Suratul Kahfi adalah jangan mudah terpengaruh dengan propaganda. Dan Ashabul Kahfi itu sendiri merupakan remaja-remaja pemuda yang berjaya menjaga diri daripada terpengaruh dengan kesesatan yang ada di luar. Allah menyatakan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah nyatakan mereka sebenarnya tidak ada ilmu. Dalam keadaan tidak ada ilmu, mereka boleh berkata-kata dan setiap apa yang keluar daripada mulut mereka adalah pembohongan. Tetapi yang bohong tu kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Yang bohong tu jadi besar, membiak. Apa benda yang kita faham? Benda tu bohong, benda tu tipu, benda tu menyeleweng, tetapi semakin tersebar dan orang semakin percaya, melainkan propaganda. Sebab itulah setiap hari Jumaat kita disunatkan untuk membaca Suratul Kahfi kerana antara petanda berlakunya kiamat banyaknya propaganda yang menyesatkan umat Islam secara halus. Baik. Antara asas-asas pemikiran mereka, pemikiran yang secara bahasa mudahnya saya boleh sebutkan sebagai sekular generasi yang baru. Tetapi dalam istilah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai Al-Mu'attilatul Judud, iaitu golongan yang membuang Neo-Mu'attilah, iaitu golongan yang membuang setengah daripada ajaran Islam. Apa maksud mereka membuang setengah daripada ajaran Islam? Iaitu mereka hanya mahukan nilai-nilai Islam bukan pada pelaksanaan Islam. Dan kita akan kemukakan beberapa alasan-alasan yang disebarkan, dan kalau kita tak berapa faham berkenaan selok-belok ilmu Islam, kita akan terpengaruh dan akhir sekali sesat kerana tetap menolak agenda untuk melaksanakan Islam. Jadi benda ni, ancaman pemikiran. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhadapan dengan ancaman pemikiran yang dilancarkan oleh musuh Islam. Pada masa yang sama, kita perlu berhati-hati daripada tenggelam dalam perbahasan polemik perkara-perkara cabang dalam agama, perkara-perkara khilafiyah yang kita lihat pada hari ini tiba-tiba diaktifkan kembali, dihangatkan kembali perbincangan polemik khilafiyah, bergaduh antara Salafi yang dikatakan Wahabi bergaduh dengan Sufi, dan ini antara serangan daripada musuh Islam untuk melalaikan umat Islam. Kita boleh baca sejarah daripada apa yang berlaku di Aceh dan begitu juga di tanah Melayu, diwujudkan kumpulan kaum muda dan kaum tua, ditembungkan antara kaum muda dan kaum tua. Akhir sekali yang menang dan mendapat keuntungannya adalah penjajah. Begitu juga yang berlaku pada hari ini, bahkan di negara-negara umat Islam yang lain. Sebagai contoh di Mesir, ditembungkan antara kononnya Wahabi dan Sufi, kononnya Khalaf dan Salaf, ditembungkan. Tetapi akhir sekali Islam juga yang kalah. Mursi sebagai contoh, Presiden Mesir yang dilantik secara sah, digulingkan. Ketika itu propaganda
menyebarkan bahawasanya Mursi wajar digulingkan sebab Mursi ini adalah di kalangan Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin ini adalah penganut kepada ajaran Wahabi. Maka dikaitkan Ikhwanul Muslimin sebagai Wahabi, sebagai kafir, sebagai Khawarij dan macam-macam, akhir sekali digulingkan. Digulingkan oleh orang-orang Islam yang buta dengan perancangan musuh Islam. Tetapi di sana ada parti politik yang parti Salafi, parti Nur, Hizbun Nur, yang Salafi, yang nak dikatakan sebagai Wahabi, selesa diberikan ruang di parlimen. Sebab apa? Sebab asalkan gerakan Islam dapat dijatuhkan. Asalkan gerakan Islam dapat dijatuhkan. Dan realiti ini yang sedang berlaku di negara kita. Sebab itulah kita perlu faham bahawasanya kita jangan sama sekali terbabit dengan polemik khilafiyah, polemik perkara-perkara cabang yang merugikan fokus umat Islam. Sepatutnya kita bincang benda perancangan-perancangan musuh Islam dan ideologi-ideologi yang menyesatkan umat Islam dalam keadaan tak sedar. Antara sifat mereka yang cukup jelas yang disebutkan oleh Al-Qardawi, antaranya mereka suka mengagung-agungkan ajaran barat. Mengagung-agungkan barat. Agung. Seolah-olah ajaran barat itu merupakan ajaran yang datang daripada wahyu. Apabila dibacakan Quran, apabila dibacakan hadis dan dibacakan kitab-kitab di dalam Islam, mereka menganggap bahawasanya Quran adalah Quran, tapi realiti lain. Hadis adalah hadis, realiti lain. Kitab-kitab yang dikarang adalah kitab-kitab ketinggalan zaman, tetapi zaman kita adalah zaman yang lain. Kita kena ikut perubahan yang digagaskan oleh barat, idea yang digagaskan oleh barat. Maka mereka adalah abdi ataupun hamba-hamba kepada pemikiran barat, sehinggalah disebutkan sebagai sinis oleh Al-Qardawi kepada golongan-golongan ini, fama ra'ahul gharb hasanan fahuwa indallahu hasanun. Mana-mana benda yang dilihat oleh barat sebagai baik, maka bagi mereka adalah baik. Sebab itulah berkaitan dengan pemikiran ini sebenarnya duduk di bawah gagasan Islam liberal. Duduk di bawah gagasan Islam liberal. Bagaimana cara untuk melariskan ajaran Islam liberal? Sebelum kita pergi jauh, Islam liberal ni apa? Islam yang tidak mahu terikat dengan peraturan Islam. Liberal, mahu membebaskan diri daripada peraturan Islam, ataupun Islam yang tidak ada peraturan, Islam yang tidak ada tanggungjawab. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran sekalipun, ajaran ini bukan sekadar ajaran yang wujud pada hari ini, bahkan lebih dahsyat daripada itu, ajaran liberal yang mahu meliberalkan daripada peraturan Allah adalah ajaran yang telah dirintis oleh golongan Yahudi Bani Israel. Golongan Yahudi Bani Israel suka dengan penjenamaan Islam, dengan jenama Islam mereka suka dengan para nabi dan rasul, tetapi mereka tidak mahu terikat dengan peraturan-peraturan Islam. Sebab itulah Allah menyatakan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Adakah wahai kamu Bani Israel setiap kali datang kepada kamu Nabi dan Rasul yang tak kena dengan selera kamu, kamu bohongi mereka dan kamu bunuh mereka? Bermaksud, kalau kita lihat dalam Al-Quran, golongan Yahudi Bani Israel, mereka suka dijenamakan dengan jenama Islam. Buktinya apabila Nabi tak ada, mereka meminta kepada Allah, datangkan kepada mereka Nabi. Mereka nak Islam. Pada perkataan Islam mereka nak, pada jenama Islam mereka nak. Tetapi bila sampai kepada mereka peraturan-peraturan Islam, mereka tak nak. Mereka mahu membebaskan diri mereka daripada peraturan-peraturan Islam. Bebas ini bermaksud liberal. Sedangkan Islam adalah peraturan. Liberal mahu bebas. Mana mungkin berlaku kontradiksi begitu? Pecanggahan. Kejap nak Islam, tiba-tiba mahu bebas daripada peraturan Islam. Maka ini sebenarnya pemikiran yang awal telah dianut oleh golongan Yahudi Bani Israel, tetapi kita tak sedar pada ini dengan jenama yang lain, antaranya jenama Islam liberal. Baik. Antara pemikiran yang mereka bawa, yang ada juga kaitan dengan
asas kesesatan Mu'tazilah. Yang kita belajar waktu kecil-kecil dulu, Mu'tazilah sesat. Sebab apa Mu'tazilah sesat? Antara faktor kesesatannya kerana mereka menimbang benda baik dan benda buruk itu adalah berdasarkan rasional, bukan berdasarkan wahyu. Pertembungan besar antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawasanya al-hasan wal qabih, syar'an, benda baik, benda buruk diukur dengan syarak. Adapun Mu'tazilah menyatakan bahawasanya benda baik, benda buruk diukur dengan rasional. Sebab itulah Allah kemukakan kepada kita kisah Iblis la'natullahi alaih. Apabila Allah mengarahkan kepada Iblis untuk tunduk kepada Nabi Adam AS, Iblis mengemukakan rasional. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Kalau kita fikir secara rasional, alasan Iblis itu sangat rasional. Dari sudut material penciptaan, Iblis daripada tanah, daripada api, Adam daripada tanah, api lagi kuat. Dari sudut seniority, Iblis lebih senior. Dari sudut pengikut, Iblis lebih ramai pengikut di kalangan para malaikat. Di kalangan dari sudut rapat dengan Allah, Iblis lebih lama rapat dengan Allah. Adam baru nak diciptakan. Iblis mengemukakan alasan yang cukup rasional. Tetapi Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis degil dan nak angkuh. Disebabkan apa? Disebabkan Iblis mengutamakan rasional lebih daripada wahyu, lebih daripada autoriti Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kalau kita lihat pada hari ini, kadang-kadang orang ramai beralasan bahawasanya Islam juga, tetapi rasional kita kena ambil tahu. Islam juga, tetapi realiti tidak sesuai pada hari ini. Tidak sesuai. Maka inilah yang asas antara asas yang dikemukakan oleh mereka, bahawasanya haitsu tujadul maslahah fasamma syar'ullah. Apa yang mereka gagaskan, mana-mana benda baik yang kita lihat itu adalah syariat Allah. Kita nampak macam tak salah. Mana-mana benda yang baik itu adalah syariat Allah. Betul ke tak betul? Selapis betul. Tapi kalaulah manusia itu tidak terdidik dengan wahyu, akhir sekali berfikir dengan menggunakan nafsu, akhir sekali benda yang tidak betul pun dikatakan baik. Benda tidak baik dikatakan baik. Dan bila dikatakan baik itu, akhir sekali mengatakan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita lihat pada hari ini, orang menolak pelaksanaan undang-undang Islam atas alasan itu adalah Islam. Tak ke pelik? Berdasarkan maqasid, kita tak boleh laksanakan undang-undang Islam. Sedangkan ilmu-ilmu Islam disusun oleh para ulama untuk dilaksanakan Islam, bukan untuk tidak dilaksanakan Islam. Jadi ini alasan-alasan yang mereka kemukakan. Mereka mengatakan mana-mana benda baik, kita kata itu adalah Islam. Dan ini yang berlaku ke atas masyarakat Kristian yang juga terpengaruh dengan ajaran, sehingga mereka mengatakan ada doktrin yang mengatakan bahawasanya iman dan kufur ini bermaksud iman adalah adil, kufur adalah zalim. Jadi kalau kita nampak mana-mana orang kafir tapi dia adil, sebenarnya dia beriman. Mana-mana kita nampak orang Islam, dia Islam tapi dia zalim, maka dia adalah kafir. Tidak ada nilai iman, tetapi hanyalah bersangkutan dengan kepentingan manusia. Kalau manusia kata dia baik, maka dia adalah iman. Kalau manusia kata dia jahat, maka dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permainan pemikiran ini memang sedang berlangsung pada hari ini, terutamanya di negara-negara umat Islam yang tidak menghadapi peperangan tetapi menghadapi pencemaran pemikiran, dan Malaysia antaranya. Baik. Antara perancangan ataupun laras bahasa yang mereka kerap gunakan adalah mereka mengatakan mereka beralasan adalah maslahat, beralasan dengan alasan maslahat.
Sebab apa tak laksanakan Islam? Sebab maslahat Islam. Tak ke gila tu? Sebab apa tak nak laksanakan Islam? Sebab apa tak sokong Islam? Sebab maslahat Islam. Menggunakan alasan Islam untuk tidak melaksanakan Islam. Ini merupakan doktrin yang dikemukakan oleh golongan-golongan liberal. Antara yang saya ingat dengan apa yang dikemukakan oleh ramai di kalangan mereka, antaranya mereka mahukan keadilan Islam tanpa undang-undang Islam. Ni kita selalu dengar. Dia nak keadilan Islam. Sehingga mereka katakan, apa guna kalau laksanakan undang-undang Islam, tapi kalau tak adil? Yang penting keadilan. Keadilan adalah intipati Islam. Kalau kita tak mendalami ilmu Islam, begitu juga perancangan musuh Islam, kita akan dapati apa salahnya. Selapis kita fikir, tak salah, memang betul. Kita nak keadilan Islam. Kita nak keadilan Islam. Tetapi sebenarnya, apa yang mereka kemukakan hanyalah gimik untuk menjauhkan umat Islam daripada agenda melaksanakan Islam. Sebagai contoh, kalau orang kata kita mahu laksanakan keadilan Islam, kita tanya dia balik, macam mana nak laksanakan keadilan? Soalan yang pertama, macam mana nak laksanakan keadilan? Soalan yang kedua, keadilan itu pelaksanaan ataupun kesan? Ataupun hasil? Berapa ramai di kalangan orang Islam pada hari ini yang menyatakan yang penting keadilan Islam, yang penting keadilan Islam, yang penting kita laksanakan keadilan Islam. Soalan yang cukup penting, bagaimana nak laksanakan keadilan? Kalau kita faham laras bahasa yang sebetulnya, kita akan dapati bahawasanya keadilan bukan pelaksanaan. Keadilan adalah hasil. Sebagaimana hubungan gula dengan manis. Sebagaimana hubungan ubat dan kesihatan. Kita kena makan gula ke? Kita kena makan manis? Kita kena makan gula, baru dapat kemanisan. Kita kena makan ubat ke? Kena makan kesihatan? Kena makan ubat, baru dapat kesihatan. Tiba-tiba ada golongan ini, kalau kita terjemahkan dengan analogi tersebut, kita dapati golongan-golongan ini seolah-olah berkata, gula tak penting, yang penting manis. Gula tak penting, yang penting manis. Ubat tak penting, yang penting sihat. Cili tak penting, yang penting pedas. Jadi, gila tak kalau kita fahami secara logiknya? Dan ini merupakan mainan bahasa yang mendominasi pencemaran pemikiran umat Islam pada hari ini. Dan kita perlu sedar. Antara lain, mereka meminta untuk menunggu hingga keadaan kondusif, keadaan selesa, keadaan baik terlebih dahulu, baru boleh laksanakan undang-undang Islam. Ibarat tunggu sembuh baru makan ubat. Dan berapa ramai di kalangan orang Islam pada hari ini yang beralasan kena bagi selesa dulu, kena bagi selesai masalah dulu, baru boleh laksanakan Islam. Kerana pada asas kefahaman mereka tidak sebagaimana kita. Kita memahami Islam adalah asas. Ad-dinu usun wa sultanu harisun. Islam adalah asas. Pemerintahan adalah yang menguasai, yang memelihara Islam. Kita faham Islam adalah asas. Tetapi mereka faham Islam seolah-olah seperti Ajinomoto. Apa maksud Ajinomoto? Dah siap semua benda, baru tabur Ajinomoto. Untuk penyedap. Dia anggap Islam adalah bahan penyedap. Dah habis tu, baru letak Islam. Kita tidak anggap Islam adalah Ajinomoto. Kita anggap Islam adalah bahan asas. Bahan asas. Dan begitu juga kita anggap Islam adalah ubat. Tetapi masalah yang berlaku di kalangan umat Islam yang terkeliru dengan pemahaman ini, menyebabkan mereka pun terpengaruh. Mereka mengatakan bahawasanya tunggu selesai masalah baru boleh laksana Islam. Ibarat bila kita pergi ke klinik, kita sakit, doktor bagi ubat, tapi doktor pesan pada kita, ubat ni awak kena makan, tapi waktu awak sakit, awak jangan makan. Tunggu sihat baru boleh awak makan. Jadi buat apa pakai ubat tu? Buat apa ada ubat? Sedangkan ubat sifatnya, fungsinya adalah mensihatkan. Islam fungsinya menyelesaikan masalah. Selagi mana tidak diberi kesempatan kepada Islam untuk menyelesaikan, bagaimana mahu selesaikan masalah? Tiba-tiba yang malangnya bila masalah makin meruncing,
mereka tetap menuding jari kepada golongan-golongan Islam. Tengok, tak selesai masalah. Memang tak selesai masalah, Islam tak dilaksanakan. Macam mana nak selesai masalah? Jadi kita telah ditipu dan diserang minda kita kiri dan kanan. Antara lain mereka beralasan pastikan rakyat semua faham Islam, baru boleh laksana Islam. Ni alasan yang popular. Kita boleh jawab balik, bagaimana nak pastikan rakyat semua faham Islam sedangkan orang jahil lahir tiap-tiap minit. Orang jahil lahir tiap-tiap minit. Ini alasan. Kalau kita lihat sikap Bani Israel, dia suka mengemukakan alasan-alasan ke arah tidak melaksanakan Islam. Orang jahil. Siapa orang jahil tu? Bayi. Bayi di hospital. Kalau kita nak pastikan semua orang faham Islam, kita buat sehabis mungkin semua orang faham Islam. Tengok-tengok bila nak laksana Islam, dapat laporan di hospital ada bayi baru lahir. Nak pastikan bayi tu faham Islam, sebetul-betul faham Islam, kurang-kurang 20 tahun, 30 tahun. Sampai bila boleh laksanakan Islam? Ini adalah alasan. Ini adalah alasan. Begitu juga mereka menyatakan bahawasanya mereka mendakwa bahawa hudud, qisas, ta'zir, undang-undang Islam bukan satu-satunya fokus Islam. Bukan satu-satunya fokus Islam. Bahkan ia merupakan mekanisme yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau bukan satu-satunya fokus Islam, kita pun boleh kata jangan tutup aurat. Sebab apa? Aurat bukan satu-satunya hukum Islam. Bila orang puasa, kita boleh kata jangan puasa sangat. Sebab apa? Puasa bukan satu-satunya hukum Islam. Memang Islam ini bersifat syumul dan semua hukum hakam dan praktisnya perlu digabungkan, barulah ditegakkan Islam secara syumul. Tetapi cuba menyambung hayat sekular, mengasing-asingkan Islam. Hudud bukan satu-satunya ajaran Islam. Kalau begitu, solat pun bukan satu-satunya ajaran Islam. Puasa bukan satu-satunya ajaran Islam. Banyak lagi. Jadi ini antara lain, antara yang mereka katakan mereka melaungkan. Yang penting adalah melaksanakan maqasid. Melaksanakan maqasid. Sedangkan maqasid bukan pelaksanaan. Maqasid ini adalah misi utama. Sebab itulah para ulama menamakan maqasid sebagai maqasidus syariah. Tujuan melaksanakan syariat. Bermaksud yang perlu dilaksanakan adalah syariat, bukan maqasid. Selepas dilaksanakan syariat, barulah dapat maqasid. Selepas makan gula, baru dapat manis. Selepas makan ubat, baru sehat. Memanglah kita nakkan kesihatan, kita nakkan kemanisan, kita nakkan keadilan. Itu merupakan matlamat kita. Tetapi Allah menyediakan praktis, iaitu Islam, syariat. Tapi ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita sehingga menyebabkan masyarakat kita sesat dalam keadaan tak sedar kerana menyambung hayat sekular dengan tetap tidak mahu melaksanakan Islam. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, sebab apa mereka sangat benci dengan agenda melaksanakan Islam? Kerana mereka tahu bila Islam dilaksanakan, manusia tidak ada kesempatan untuk jadi jahat. Manusia tidak ada kesempatan jadi jahat. Sedangkan sistem yang ada pada hari ini sangat mengalu-alukan orang jahat. Kerana daripada kejahatan dan kejahilan itu dapat memanjangkan hayat orang yang berkuasa untuk terus menjadi jahat. Maka sebab itulah kita perlu faham ancaman-ancaman yang berlaku ke atas kita bukan ancaman yang sebarangan, tetapi ancaman yang telah direncana oleh Barat. Sebab itu saya ulang balik, kita jangan terlibat sama sekali dengan polemik perkara-perkara cabang. Jangan terlibat. Orang bincang tahlil apa semua, tahlil, talqin. Benda dah lama selesai. Tak kiralah sama ada kelompok kanan, kelompok kiri, dua-dua gairah membincangkan perkara cabang sehingga mempermainkan fokus umat Islam. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la tunqadanna aural islam urwat. Allah kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Allah kata apa? Ada pun orang yang ada penyakit hati. Hati dia cenderung kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah.
mereka orang yang ada penyakit hati ni, dia suka bincang benda-benda cabang. Sebab kalau jalan pintas, kalau kita belajar agama, jalan pintas untuk jadi famous, kita bincang benda cabang, baru nampak pandai kita. Kalau bincang benda-benda biasa ni, tak nampak pandai kita ni. Cuba bincang benda-benda cabang, mazhab itu, mazhab ini, pandangan itu, pandangan ini, orang pun nampak pandai lah. Tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih, untuk menyebarkan kekeliruan masyarakat Islam jadi keliru. Umat Islam jadi keliru, orang awam jadi keliru. Kita yang tak tahu apa-apa ni jadi keliru. Dan mencipta untuk cuba untuk mewujudkan kesangsian dan penyelewengan pada Islam. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam perlu memahami bahawasanya fokus kita umat Islam adalah berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang ditaja oleh Barat. Pemikiran terutamanya Islam liberal, Islam tetapi tidak mahu melaksanakan Islam, mahu liberal, mahu bebas daripada peraturan Islam. Dan di bawah Islam liberal inilah adanya di sana sekular, ada di sana feminisme, macam-macam ideologi yang ada pada hari ini. Maka dalam perbincangan kita, antara yang perlu kita lihat amanat daripada Nabi SAW. Nabi menyatakan, latun qadanna ural islam urwatan fakullaman taqadat fatashabbatha bitaliha awwaluha al-qada wa akhiruha as-salah. Nabi sebutkan akan dibogelkan Islam satu persatu, akan ditanggalkan pakaian Islam satu persatu. Satu-satu. Dia tak lucut sekaligus, satu persatu, sikit-sikit. Setiap kali pakaian Islam ditanggalkan, maka umat Islam akan mempertahankan yang berbaki. Awwaluhal qada wa fi riwayatin awwaluhal hukmi. Yang pertama sekali adalah undang-undang pelaksanaan Islam. Nabi sebut secara terus terang dengan apa yang berlaku kat atas umat Islam, kejatuhan kerajaan Islam menyebabkan kita dinafikan sama sekali untuk melaksanakan undang-undang kita sendiri, dan itu merupakan titik pertama kepada penjajahan umat Islam. Kenapa Nabi sebut yang pertama adalah undang-undang dan yang terakhir adalah solat? Kalau kita faham konsep teori domino. Domino ni kalau runtuh satu, semua akan runtuh. Kalau hancur satu, semua akan runtuh. Dia ada kesan berantai. Begitu jugalah bila disebutkan berkenaan agenda pelaksanaan Islam dari sudut syariatnya. Kalau dibiarkan, apa maksud kalau dibiarkan? Kalaulah orang Islam tak sebut berkenaan agenda melaksanakan Islam, masing-masing senyap. Memang kadang-kadang kita rasa kecewa juga. Cerita kat orang tak faham-faham, orang tolak juga. Kita pun mula fikir, baik aku cerita benda lain. Hati-hati apabila umat Islam tidak menyedari agenda melaksanakan agamanya sendiri sebagai sistem kehidupan. Musuh Islam dia tidak terhenti sekadar itu. Mula-mula mereka menafikan undang-undang Islam. Apabila orang Islam pun tak cerita berkenaan undang-undang Islam, tak cerita berkenaan pelaksanaan Islam, mereka akan pergi ke syariat-syariat yang lain. Dan yang terakhir sekali, Nabi kata adalah solat. Kita nak ke sampai satu masa orang tolak, orang sekat kita daripada mendirikan solat, sebagaimana orang tolak, orang sekat kita daripada melaksanakan undang-undang Islam pada hari ini? Nak ke? Dia teori domino. Dia akan jadi sampai ke tahap itu. Sebagaimana kita hadapi pada hari ini, bila sebut pelaksanaan Islam, orang semua tolak, orang lawan, orang sekat. Nabi kata sampai satu masa, orang sekat dengan cara, dengan energi macam sekarang ni, pada kita nak solat pun susah sampai satu masa. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam kena faham perancangan yang telah dikemukakan oleh Barat. Dan apa yang mereka usahakan bukan susah untuk kita baca. Kita boleh baca dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka menulis benda-benda ni. Tetapi malangnya umat Islam tak baca. Dan bila umat Islam tak baca, mereka berani untuk menyebarkan tulisan-tulisan ini.
menyebarkan tulisan-tulisan. Sebab apa? Orang Islam banyak duk bincang benda-benda cabang. Sebab itulah antara yang ditulis oleh Olive Roy dalam bukunya, memang dicadangkan supaya membentuk fraksi ataupun mewujudkan kumpulan Islam yang dilihat Islam tetapi tidak mahu melaksanakan Islam, demi untuk mengisi ruang vacuum sekiranya penguasa sekular jatuh, maka golongan inilah yang akan dinaikkan. Kita bimbang ke arah itu. Yang dulu kita bila lihat golongan yang sekular, dia terang-terangan menolak Islam, dan kita senang untuk mengenal pasti mereka. Islam tak boleh. Tapi bukan sampai satu masa, dah berlaku pun, ditaja kumpulan yang menyatakan mereka adalah Islam, memperjuangkan Islam, tetapi apa yang mereka bawa hanyalah nilai-nilai Islam sebagai bahan tipu kepada masyarakat, tetapi hakikatnya mereka hanya menyambung survival sekular. Bila ditanya berkenaan pelaksanaan Islam, kami takkan laksanakan Islam, banyak lagi benda yang lain. Jadi kalau kita bandingkan laras bahasa dan alasan-alasan mereka, memang alasan sekular generasi yang pertama, tetapi wajahnya dilihat seolah-olah wajah Islam. Antara ayat Al-Quran yang boleh kita lihat antaranya suratul Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berapa minit lagi? 5. 3 minit. Cerita berkenaan sembelih lembu. Bani Israel diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk sembelih lembu. Sebab apa waktu tu? Sebab berlaku kes jenayah. Kes jenayah sebab apa? Sebab ada orang kena bunuh. Bila mereka mengadu pada Nabi Musa, macam mana nak selesaikan kes bunuh ni? Maka syariat ketika itu, Nabi Musa kata, kamu kena sembelih lembu. Dan daripada daging lembu itu, diketukkan pada badan mangsa mayat yang dah dibunuh tu, supaya mayat itu bangun dan kemudian memberikan maklumat siapa yang bunuh dia. Itu merupakan syariat pelaksanaan undang-undang ketika itu. Tetapi sikap yang diambil oleh golongan Yahudi Bani Israel, dia buat apa? Dia buat alasan. Dan kalau kita lihat alasan-alasan mereka, alasan-alasan yang berbentuk operasi teknikal. Lembu apa? Lembu betina ke jantan? Lembu tua ke muda? Lembu warna apa? Bila Allah jawab, lembu warna kuning. Bila Allah jawab lembu warna kuning tu memudahkan, sebab apa? Lembu memang banyak warna kuning. Tapi mereka katakan susah sangatlah, kuning banyak sangat. Confused. Sama yang berlaku pada hari ini. Bila disebutkan untuk pelaksanaan undang-undang Islam, tiba-tiba ada orang yang cuba memberatkan minda masyarakat awam dengan teknikal bagaimana melaksanakan Islam. Awak sokong pelaksanaan Islam, awak tahu tak macam mana nak mengendalikan kes? Mengendalikan kes itu, macam mana bila berlaku kes macam ni, macam mana nak adili? Sebenarnya ini adalah cyber kepada masyarakat awam, supaya masyarakat awam rasa berat, kemudian akhir sekali, tak apalah, kita tak elak sana. Analoginya, kalaulah kita jual kereta. Kalau kita jual kereta yang jahat, orang tu datang nak beli kereta kita kata, kereta ni, awak nak beli kereta, awak tahu tak macam mana nak tukar tayar kereta? Awak tahu tak macam mana nak tukar minyak hitam kereta? Awak tahu tak macam mana nak overhaul kereta? Macam mana nak repair kereta? Macam mana nak cat kereta? Macam mana nak ketuk bodi kereta? Macam-macam tanya. Agak-agak orang nak beli kereta tak? Bila ditanya, awak nak beli kereta, awak boleh repair kereta tak? Agak-agak orang nak beli kereta ke kalau tanya macam tu? Kereta dia takkan laku. Sebab apa? Dia tanya soalan-soalan yang memberatkan bakal pembeli, menyebabkan bakal pembeli tak jadi beli. Dan itulah modus operandi yang berlaku pada hari ini. Bila dikatakan berkenaan pelaksanaan Islam, awak tahu tak macam mana nak laksanakan Islam? Macam mana nak kendalikan hukum Islam? Padahal benda tu hanya perlu diketahui oleh mekanik. Sebagaimana undang-undang Islam hanya perlu diketahui secara detail oleh hakim, oleh pengamal undang-undang. Tak perlu ditanya pada kita. Kita ni sekadar sokong je. Sebagaimana kita sekadar bawa kereta je. Kalau rosak, hantar dekat pamen. Tapi berapa ramai salesman yang cuba sabotage syarikat Islam dengan kata, awak tak reti buat repair kereta, awak jangan bawa kereta, jangan beli kereta, awak tak layak beli kereta.
akhir sekali kita tak laku. Sebagaimana pada hari ini, akhir sekali Islam tak laku untuk disokong dan dilaksanakan. Jadi ini perancangan musuh Islam yang perlu kita faham. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, mudah-mudahan kita semakin celik. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Dan sebelum terlupa, saya bawa hajat untuk infak. Infak sekolah seriti, sekolah rendah integrasi tunas Islam, yang merupakan kesinambungan kepada tadika pasti yang ada pada hari ini. Dan setakat ini telah dibuka di Sungai Besar. Di Sungai Besar, dan kita mengharapkan bantuan dan mohon tuan-tuan hulurkan bantuan. Tak tahulah macam mana AJK Masjid nak bentang sejadah ke apa, saya pun lupa bagi tahu. Tapi kalau macam mana sekalipun, minta tuan-tuan untuk berikan sumbangan kepada melahirkan generasi-generasi pelapis selepas kita mati nanti. Jika sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.